Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terkini daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, satu keputusan yang memang mengejutkan seluruh Malaysia. Ternyata memang ada dalang di dalam kerajaan sendiri, di dalam penguatkuasa sendiri. Tetapi tahniah diucapkan kepada SPRM yang sekarang ini di bawah kerajaan perpaduan. Kita memang dengar setiap hari memang kejayaan SPRM yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, terbaru pegawai penguatkuasa terima rasuah direman selama 5 hari. Di Kuala Terengganu, seorang pegawai penguatkuasa di negeri ini telah direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan. Telah menerima rasuah sebanyak RM2,500 pada tahun 2021 yang lalu. Perintah reman itu bermula pada hari ini sehingga 7 April itu dikeluarkan di Mahkamah Magistrat di sini oleh Magistrat Nur Mazrini Mahmud. Berita ini bertarikh 3 April 2023. Suspek yang berusia 32 tahun itu dilihat meninggalkan mahkamah pada pukul 10.15 pagi dengan memakai baju lokap oren Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Terdahulu suspek itu telah ditahan di pejabat SPRM Kemaman ketika hadir memberi keterangan kira-kira pukul 1.30 petang semalam. Penahanan suspek itu dibuat bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan di bawah Seksyen 16 Kurungan A, Kurungan B Akta SPRM 2009. Suspek didakwa menerima RM2,500 daripada keluarga seorang banduan sebagai cara membenarkan banduan itu diberi layanan yang istimewa di dalam penjara. Suspek akan ditahan di lokap SPRM Terengganu untuk siasatan lanjut. Berita telah diterbitkan oleh laman web sprm.gov.my dan diterbitkan semula di utusan. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama saya ingin ucapkan jutaan tahniah kepada SPRM yang pada hari-hari kebelakangan ini memang sangat-sangat menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk tegas, untuk sungguh-sungguh cuba membenteras rasuah yang kian kronik di Malaysia. Tetapi sekarang ini dengan adanya kepimpinan baru Datuk Seri Anwar Ibrahim, nampaknya semua yang suka makan rasuah berada dalam keadaan yang sedih kerana Anwar Ibrahim tak main-main dengan rasuah. Bagi yang salah guna kuasa juga, ini berita yang amat buruk bagi semua. Tetapi pada keseluruhan rakyat Malaysia dan negara Malaysia, ini berita penyelamatan kepada kedaulatan undang-undang Malaysia, terutamanya kepada mereka yang berkuasa, supaya tidak ada lagi rasuah salah guna kuasa kepada pemimpin-pemimpin yang ada kuasa, yang akhirnya akan memburukkan keadaan negara Malaysia. Tahniah diucapkan kepada SPRM, kepada kerajaan, kepada semua penguatkuasa. Kita berdoa semoga negara Malaysia berjaya dibersihkan daripada penyakit yang jijik ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kalau hadir ke parlimen pun malas, memanglah tak dapat tanya soalan.
Itu tajuk daripada sabudin.net, sabudin.com.net. Satu tulisan yang memang hebat, saya kongsikan. Menjawab kritikan umum terhadap ketidakhadiran pemimpin utama blok pembangkang ketika sesi soal jawab dengan Perdana Menteri di Parlimen, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, bukan semua ahli Parlimen boleh bertanya ketika sesi tersebut. Dengan itu, menurut beliau, ketidakhadiran pemimpin utama pembangkang seperti Presiden PAS Hadi Awang, Presiden Bersatu Muhyiddin Mak Yassin dan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin tidak sepatutnya menjadi isu yang berbangkit. Katanya, ramai yang tersilap faham keperluan hadir semasa sesi soal jawab dengan Perdana Menteri atau PMQ yang ditetapkan pada setiap hari Selasa itu. Semasa sesi PMQ, bukan semua orang boleh tanya soalan Perdana Menteri. Kalau Presiden PAS Abdul Hadi Awang hadir pun, bukan boleh tanya soalan, katanya. Orang yang tanya soalan bertulis saja. Apabila Perdana Menteri jawab, orang yang sama saja boleh bertanyakan soalan tambahan. Bukannya sesuka hati orang lain boleh mencela, katanya. Dua persoalan timbul daripada penjelasan Tuan Ibrahim ini. Yang pertama, kalau begitu, kenapa pemimpin utama blok pembangkang seperti Hadi Awang, Muhyiddin Mak Yassin dan Hamzah Zainuddin tidak mengemukakan soalan bertulis kepada Perdana Menteri untuk dijawab ketika sesi PMQ itu? Jika mereka mengemukakan soalan bertulis, setidak-tidaknya dapat lagi mengemukakan soalan tambahan daripada perkara yang dibangkitkan. Ini tidak. Sudahlah tidak hadir ketika sesi PMQ, menghantar soalan bertulis pun tidak juga. Jadi apa peranan mereka dalam semak dan imbang terhadap kerajaan? Yang kedua, dalam setiap soalan tambahan secara bertulis yang dikemukakan oleh seseorang ahli parlimen, selain penanya soalan mengemukakan soalan tambahan, ia juga terbuka kepada mana-mana ahli parlimen lain, baik kerajaan ataupun pembangkang, untuk turut mengemukakan soalan tambahan. Jadi di mana asasnya hujah Tuan Ibrahim? Kononnya kalau Hadi Awang hadir pun dia tidak boleh bertanya soalan. Hakikatnya masih terbuka ruang untuk meminta penjelasan dan bertanya soalan kepada Perdana Menteri dalam sesi soal jawab itu. Pokoknya, mahu dan tidak mahu saja, dan paling penting jangan malas hadir ke parlimen. Kalau di pentas ceramah, di sidang media atau sembang sesama sendiri, bukan main lagi banyak isu dalam negara yang dibangkitkan. Kenapa tidak gunakan saluran yang betul? Tulis dan kemukakan soalan secara bertulis atau bangun mencela untuk bertanya soalan tambahan. Bukankah itu bermakna ruang sentiasa terbuka? Sudah tentu, semua itu hanya dapat dilakukan dengan wajib hadir ke parlimen dan sedia aktif memainkan peranan semak dan imbang yang ditunggu-tunggu rakyat sebagaimana digalas oleh Anwar Ibrahim ketika beliau bergelar ketua pembangkang sebelum ini, walaupun ketika itu belum diwujudkan lagi sesi PMQ itu. Cuba tengok Syed dan Kasim. Disebabkan beliau rajin hadir ke parlimen, peranannya sentiasa kelihatan menonjol. Tapi kalau awal-awal lagi tidak hadir ke parlimen yang memberi gambaran tidak mahu atau malas berperanan aktif, memanglah tidak dapat bertanya apa-apa soalan. Bercakap nak tebuk atap. Kenapa pula boleh aktif? Sahabudin Hussein, 6 April 2023. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.